Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya nak ucapkan ahlan wa sahlan lah. Lalu kan ke rumah Ana ni. Dan rumah ni nama yang rumah Ana, tapi kira kawan-kawan pun Ana suruh depa asal rumah depa jugalah. Tapi tak sampai ke dalam lah. Jadi tempat kami berkumpul dan berjumpa di sini sebab kebetulan Ana Allah bagi rezeki beli tanah kawasan ni masa orang tak ada, jadi murah lah sikit. Murah banyak lah. Lepas tu boleh buat rumah sikit. Dan ni MKM pun ada sumbangan sikit. So kita untuk tempat ni, maka boleh dijadikan tempat pertemuan. Tempat ni jauh sikit, Antum datang ke Perlis ni tak ada masuk Kangar lagi. Semalam duduk mana Kangar? Oh, duduk Berseri. Di mana? Oh, Rumah Sawah. Oh, cantik ya. Dekat Murtabak. Cantik. Okey. Okey, Anda sebut beberapa perkara sebagai nasihat umum lah. Antum lebih tahu dalam perniagaan ni. Ana bila jumpa orang muda berniaga, Ana sentiasa tertarik. Sebab ini adalah ruang yang kita di dalam negara ni sejak dulu ini menyebabkan berlakunya konflik. Apabila kita tidak menguasai bidang yang penting ni. Kita ada tapi tidak cukup. Kebelakangan ni baru orang Islam, budak-budak muda nampak naik. Dulu bila sebut Tokey saja, bukan saya nak salahkan apa, tapi Tokey saja orang terbayang Cina. Bukan nak salahkan dia, tapi maksudnya itulah gambaran masyarakat. Sebut Tokey saja, orang kampung akan bayang Cina. Jarang-jarang terlintas muka orang Melayu. Bila sebut Cina saja sehingga hari ini, orang akan kata Cina kaya. Walaupun sebenarnya bukan semua Cina kaya. Itu sebagian ada politik, pembangkang dan juga sekarang sebagian jadi kerajaan. Mereka jumpa anak, mereka kata, politik Chinese, dia kata, itu gambaran yang salah juga. Dia kata, ramai juga Chinese yang tak kaya. Tapi oleh kerana majoriti mereka berniaga, sentiasa kita terasa macam mereka kaya, ada duit. Kita pergi ke kedai mereka. Walaupun perkembangan kita ada majoriti dalam negara ni, tapi kita gagal untuk menguasai, menjadi pengeluar produk ataupun kita menjadi pihak yang berniaga. Kita menjadi pihak yang membeli betul. Dan kuasa membeli kita kuat. Dan sekarang ni apabila berlaku boycott, terbukti kita punya purchasing power kita sangat kuat. Sehingga menyebabkan kalau kita di pulau terjejas. Dan sentimen-sentimen pulau boycott ini sikit sebanyak, bahkan banyak mempunyai kaitan dengan agama. Walaupun isunya adalah Palestin dan seumpamanya. Tapi kita dapati dalam negara ini yang bukan Muslim tak berapa pulau. Tidak seperti negara di barat. Tapi kita kan ini mungkin satu wacana yang lain. Kenapa mereka tidak sama-sama? Kalau kita tengok di tempat-tempat kedai yang diboykot itu, kalau masih ada yang membeli, yang non-Muslim. Muslim kuranglah, tak membeli. Apapun maksudnya, ruang agama itu ada, bukan nak dipergunakan, tetapi ruang agama itu sedikit sebanyak memasuki dunia pemikiran manusia di dalam dunia perniagaan ini. Jual beli ini. Itu something yang kita sukar untuk nafikan. Oleh kerana kita lemah di dalam soal perniagaan, produk ni, kita sentiasa dikontrol oleh orang lain. Sekarang mungkin ada perubahan sedikit. Dulu, Anda masih kecil-kecil ingat, kalau orang kata kalau Cina raya, Melayu susah makan. Begitu. Bukan kita nak salahkan orang Cina, tapi kerana mereka menguasai, mereka dah raya, mereka tak buka kedai, terpaksa beli barang awal. Begitu nasib kita kerana kita
kurang dalam perniagaan. Salah satu sebab ialah soal culture yang ada di dalam orang Melayu itu sendiri. Ini is not about racism atau apa, tapi culture kita. Orang Cina ni dalam sejarah mereka, ini satu benda yang Engku Aziz masa hayat dia pernah sebut, dan dia pernah ziarah datang ke pejabat mufti masa masih jadi mufti yang pertama. Dia juga kadang-kadang dia jumpa dengan. Dia satu orang yang pemikir yang bagus. Tak apalah sudut-sudut yang lain tu hal yang lain, tapi dia kata orang Cina ini dia punya latar penggunaan wang, mata wang sudah lama, beribu-ribu tahun lamanya. Dalam sistem dinasti-dinasti Cina dulu, nak jadi pegawai istana ada peperiksaan, ada mata wang, macam mana. Orang Cina dah tahu perniagaan sudah lama. Orang Cina mungkin tak perlu pergi business study kot, anak-anak dia. SPM pun tak ada. Dulu kita tengok belajar sekolah kita, dia dah tak sambung sekolah, tapi 10 tahun jumpa dah jadi tokek. Sebab dia hidup di dalam environment itu. Macam anak doktor lah, kadang terus nak jadi doktor kan. Macam itulah. Environment yang mereka hidup. Orang-orang Melayu, dia bukan tidak ada perniagaan, tapi dia tidak serancak itu. Disebabkan banyak population yang tidak begitu besar dan seumpamanya secara bandingan. Dan orang kita juga, ketika kita masih barter trade, mereka sudah ada mata wang. Ini banyak faktor menyebabkan kemudian di sudut soal-soal yang lain juga. Dan sehingga kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, pembesar-pembesar Melayu apabila mereka gagal untuk mengutip cukai daripada rakyat, mereka menggunakan toke-toke Cina. Yap Ahloi apabila datang ke tanah Melayu. Dan boleh kita baca, siapa yang baca. Ini bukan soal mempertikaikan mereka, tapi ini latar mereka. Yang itu kelebihan mereka. Siapa baca buku Robert Koch, macam mana dia naik. Dan baca, mereka datang dulu, makanan pun tak ada. Tapi akhirnya, kerana mereka tak pernah fikir nak jadi pegawai kerajaan, nak kerja syarikat, mereka fikir nak membina perniagaan sendiri. Jatuh bangun mereka di dalam perniagaan. Bila ada orang Islam terlibat dengan perniagaan, kita akan gembira. Kerana ini adalah bahagian, selagi orang Islam tak terlibat dengan perniagaan secara ramai, selagi itulah krisis perkauman ini tak dapat ditamatkan. Kerana kita sentiasa rasa peluang portion tu diambil banyak oleh mereka. Sehingga apabila saya juga cakap pada banyak ahli politik dalam negara ini, sehinggalah kamu hendaklah bersabar. Sehinggalah kamu memberi peluang kepada supaya kamu patut sokong perniagaan orang Islam, sehingga orang Islam sama dengan kamu dalam perniagaan. So orang Islam, bila dia sama, bila kita tak sama, kita akan sentiasa memikirkan apa dah keistimewaan untuk saya dapat. Tapi kalau kita sudah berkeupayaan, kita tidak tanya peruntukan keistimewaan. Buat contohlah pasal ni, Ikrami ada ni, meniaga haji ni. Mereka haji bagi orang Melayu yang kaya. Haji 200,000, 150,000, 160,000. Mereka ni tak tanya mana peruntukan kami untuk hak tabung haji macam tu kan. Yang mana kerajaan bagi subsidi haji. Dan mereka tak duka cita pun mereka tak dapat yang tu. Dan mereka pun tak mau pergi yang tu. Mereka nak pergi yang dengan mereka ni lah. Sebab apa? Yang ni lebih istimewa macam tu. Orang Melayu sentiasa akan tanya, di mana kami punya hak istimewa orang Melayu? Sebab tak larat nak bersaing dengan mereka ni. Tapi kalau kita sama kuat, kita ambil sendiri hak tu. Sebab itu, sepatutnya dasar ekonomi baru jika berjaya. Tapi tak berjaya tu banyak faktor. Isu politik, isu ketidaktelusan dan berbagai-bagai lagi. Ini bukan baru. Kalau ia berjaya untuk supaya negara ini dapat distabilkan.
Tapi kita bercakap soal orang Islam. Sampai bila orang Islam ni bergantung pada orang lain? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin kepada orang mukmin itu bagaikan satu bangunan yang mereka akan menguatkan antara satu sama lain. Tapi kita semangat tu tak ada. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, anda selalu sebut nukil apa yang sangat terkesan tulisan dia dalam Madza khasiral alam bin hitatil muslimin, apa ruginya alam dengan keruntuhan kemunduran orang Islam. Memberkatakan bagaimana orang Arab ingin menghadapi Barat jika pena yang digunakan untuk menandatangani dengan Barat itu pun dibuat oleh Barat. Qaradawi cakap tentang masalah dunia Islam. Kata Qaradawi, bercakap hebat orang Islam, naik kereta hebat, negara Arab, pemimpin Arab kereta mewah-mewah, negara Islam basikal pun tak boleh buat. Masih pakai basikal Cina. Tapi kereta mewah semua duduk dalam negara orang Arab. Dipakai oleh orang-orang kaya orang Islam. Kaum yang seperti ini tidak boleh berperang. Bukan kalau menuntut, Maulana Abu Hasan, jika peperangan menuntut peperangan, mereka tak akan mampu berperang. Bukan tanya senjata, pen pun tak boleh buat. Tapi apabila Hamas, dia boleh buat sendiri senjata dia. Tak apalah, dia buat. Dia cantum ke, dia apa ke, dia ambil hasil orang, tapi dia boleh produce dengan cara dia sendiri. Dia yang separuh, kurang pada separuh Perlis. Perlis ni 820 km. Singapura 720. Satu yang kurang. Hamas separuh Singapura, 300 lebih. Jangan kata lawan Israel, Amerika. Tapi Hamas boleh lawan Israel, yang mana negara-negara Arab yang besar takut nak lawan. Sampai hari ini, sekurang-kurangnya senjata Hamas dah bukan senjata negara Arab yang hari kemerdekaan keluar, hebat-hebat rakyat dia tengok senjata dia, belum ada yang sampai ke Tel Aviv. Kecuali beberapa peluru pepandu Saddam Hussein yang sampai semasa peperangan Teluk. Tapi senjata Hamas sampai ke Tel Aviv. Sampai hari ini, ribuan kepala-kepala tentera dan tentera Israel yang mati. Belum lagi pun satu kepala besar Hamas yang dapat ditangkap. Semua andaian kononnya Amerika mempunyai teknologi yang hebat, di mana kita duduk, satelit dia boleh cari kita. Bohong. Mereka belum dapat cari Hamas di mana. Israel kata dia dalam masa yang terdekat dia akan jumpa terowong Hamas. Belum terjumpa. Kita telah peperangan psikologi ni telah menipu kita. Macam tu juga dalam dunia perniagaan. Orang Melayu tak mungkin dapat bersaing. Akhirnya kita dapat. Walaupun kita tahu banyak kartel-kartel dalam perniagaan. Blok-blok yang tidak mudah untuk ditembusi. Monopoli-monopoli yang dibuat. Yang bukan mudah. Bukan saja antara kaum, juga antara klan-klan di dalam kaum itu sendiri. Itu satu hal. Perjuangan untuk meniaga, untuk jadi orang ada duit, macam Ustaz Ahmad ni pun, orang ada, ini agama benarkan. Manusia boleh jadi kaya, apatah lagi kan. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ni untuk empat golongan. Yang satu, yang dua tuan dah selalu sebut kan, abdun razaqahullahu malan wa ilma, kan, hamba yang Allah bagi ilmu, Allah Taala bagi harta, kan. Kemudian dia wa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu fihi lillahi fihi haqqan
Dia tahu takut Allah dengan harta itu, dia sambungkan silaturahim. Dia tahu hak-hak Allah. Huwa bi afdal manazil. Ini adalah afdal tempat. Ilmu ni bukan mesti jadi ulama. Maksudnya tahu hukum hakam agama. Tahu hak-hak Tuhan. Di dalam hadis yang lain, Nabi kata, At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Dalam hadis Tirmizi. Peniaga yang benar, yang amanah akan berada bersama dengan siddiqin. Bersama dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada. Dengan para nabi, para siddiqin, kita tahu Abu Bakar Siddiq, orang yang benar membenarkan Nabi, dan para syuhada. Besarnya para ulama surah hadis kata, macam mana hebat sangat peniaga ni yang Allah bagi kepada peniaga. Kerana untuk nak jadi peniaga mudah, tapi dia kata at-tajir as-saduq al-amin, yang benar dan amanah. Peniaga boleh lah, tapi nak benar dan amanah ni, dia memerlukan kesungguhan. Berniaga sikit-sikit kacang putih boleh lah, timbang kacang putih kan. Tapi bila berniaga yang complicated ni, membabitkan macam-macam ni, dan ini tidak mudah. Sebab tu dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Mustadrak, kata, At-tujjar yub'atsu yawmal qiyamati ma'al fujjar. Illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa zalik. Peniaga dibangkitkan pada hari kiamat kelak bersama orang yang jahat. Oh, tadi hadis tadi okey. Tadi lega kita dengar. Mari dia. Kecuali Nabi kata orang yang bertakwa. Wa barra wa sadaqa zalik, dan kemudian buat kebaikan dan benar dalam urusan perniagaan dia. Supaya nak jadi jujur, bagi membezakan perniagaan kita dengan perniagaan orang yang tidak beriman dengan Allah. Dan Nabi, sebagai Nabi, ambil berat benda ni. Nabi pergi ke pasar. Tengok semua hadis yang kita tahu. Kan Nabi masukkan je apa? Jari dia dalam hadis Muslim. Makanan tu basah, kering di atas. Mahadha ya sahib at-ta'am. Nabi kata, apa benda ni? Kan? Dia kata, asabatu sama. Kena hujan. Nabi kata, fala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas. Kenapa tak letak di atas supaya orang nampak? Kata benda ni basah. Man ghasya falisa minna. Siapa yang tipu, dia bukan di kalangan kami. Secara niaganya macam betul tapi dia punya ramai. Yang ni niaga untuk orang kampung ni, yang selalu buat contoh simple. Orang jual ikan kan. Betul ya, dia tak tipu, tapi pinggan ikan tu dia naik ke atas, dia bubuh ikan, nampak macam banyak. Pasal kan? Kan bila kita beli, orang rupanya sikit dia. Ana sembang dengan, pasal hari tu ada komplain pasal daging. So geng-geng daging ni, geng-geng kartel ni, adalah minta buat perjumpaan. Jumpa. Dan ada juga sebahagian macam-macam jumpa. Tapi saya ingat salah sebahagian, ada pihak yang jumpa ni, saya ingat. Dia cerita, dalam cerita bab lain, tapi dia cerita satu benda yang dia kata, ini dia nak bagi tahu. Orang yang beli daging di pasar, kita pergi beli daging gantung, kita beli 1 kilo, 2 kilo. Dia bila potong, dia potong daging fresh, sentiasa tak cukup. Untuk top up yang tak cukup tu, dia ambil yang dah potong siap dah.
Dia letak. Dia kata itu adalah benda yang berlaku standard. Yang dia tambah yang tak cukup di atas daging potong, itu daging import. Daging import tu sekilo berapa ya? Yang fresh tu yang mahal. Dia kata sebenarnya hak duk tambah tu, kebanyakan peniaga yang tak amanah, itu memang daging import. Jadi kalau kita beli 2 kilo, mungkin suku kilo daging import. Dia dah save lah di situ. Zahirnya daging lah. Dah masuk campur-campur. Yang ni orang rasa, mungkin kita makan yang ni tadi sedap sikit, ni kurang sikit. Dah mana orang nak perasan dah. Sebab tu nak menjadi benar dan jujur tidak mudah. Itu dulu. Dalam bab sunnah ke apa? Sunnah berniaga ni jujur. Anda selalu sebut kat kawan-kawan berniaga di restoran. Ni, kawan. Sunnah dalam perniagaan restoran ni bukan pakai lebay. Bukan pakai kopiah, bukan masuk kedai ada ayat Quran. Ni tak. Sunnahnya ialah makanan yang bersih. Kualiti yang sepatutnya dengan harga tu. Kalau kedai semua ayat Quran apa semua, makanan dia sendiri pun tak makan macam tu. Bersiang ikut dan je, ikan tu. Itu tidak sunnah. Itu tidak Islamik. So kita kena tahu apa yang core dan apa yang hanya merupakan decoration kepada yang perniagaan itu. Apa sunnah yang betul dalam perniagaan ini? Mudah-mudahan dengan usaha sahabat-sahabat semua yang terlibat dalam perniagaan, kita akan ada rangkaian perniagaan. Dia perlu ada, mungkin anak-anak muda ni boleh buat. Mungkin yang dah tua-tua, dah tycoon dah, dia payah nak ikut. Tapi yang muda ni boleh buat rangkaian peniaga Muslim. Yang bukan soal kerana kita beragama Islam, tapi diterapkan nilai-nilai amanah, kesalehan. Bukan saja nak jadi peniaga di dunia, tapi supaya bersama dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. So itu jadi semangat kita juga supaya kita we must support Muslim society in this country dengan menghasilkan by having good products dan control market supaya kita akhirnya kita tak boleh diperkotak-katikkan oleh orang lain. InsyaAllah.